dimamah ataupun dimakan oleh bumi. Cuma di sana ada hadis yang menyebut bahawa Allah Subhanahu wa taala membiarkan satu juzuk daripada jasad kita ini tidak dimamah atau tidak hancur, ditelan oleh bumi. Keseluruhan jasad kita ini akan hancur binasa. Tidak ada yang kekal. Sebab itu daripada tanah kita diciptakan, kepada tanah kita dikembalikan. Hakikat manusia itu, bagaimana hebat dan besar pun kedudukannya, akhirnya ia akan kembali kepada tempat asal ia datang. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana manusia ini akan tumbuh kembali, akan hidup semula, akan kembali kepada jasadnya yang asal, bermula daripada tulang ekor yang tidak hancur itu. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dan mengenai anggota ataupun bahagian manusia yang ada itu, dan kita akan tumbuh menjadi seperti mana sedia kala kejadian kita. Ini semua adalah perkara ghaib yang kita tidak akan melihatnya sehinggalah pada hari kejadian. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, apabila berita dan khabar ini keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita beriman. Walaupun mungkin kita mendengar seakan-akan tak masuk akal, ataupun payah kita nak imagine, nak bayangkan macam mana daripada tulang yang hancur, yang musnah, kemudian kita nak hidup balik, nak jadi asal balik. Itu satu benda yang pelik lah. Tetapi tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fil insan azman la ta'kuluhu al-ard abadan fih yurakkabul khalq yawmal qiyamah. Qalu ayyu azmin huwa ya Rasulullah? Qal ajbud dhanab. Sebab itu zanabun ni hujung, bahagian ekor. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata idza tabayatum bil ainah wa raditum biz zar' wa akhadhtum adnabal baqar. Itu dalam hadis yang lain. Nabi kata ketika mana manusia itu berurus niaga dalam bai' al-ainah. Ini soal riba. Bai'u ainah ni urusan jual beli yang ada unsur riba. Ketika manusia mengamalkan riba, bermaharajalela, riba menjadi begitu luas. Orang terlibat dengan riba, orang tak heran dah dengan hukum riba. Waraditum bizzar', manusia menjadi gila dengan dunia. Waraditum bizzar', manusia jadi gelojoh dengan harta dunia. Nabi kata ketika itu wa akhadtum adnabal baqar, munculnya pemerintah yang kejam dan zalim,
memegang hujung-hujung lembu, ekor. Maksudnya simbolik kepada pemerintah yang jahat. Ketika mana berlakunya keadaan itu, manusia mengamalkan riba, tenggelam hanyut dalam kemewahan dunia, muncul dan diangkatnya pemerintah yang jahat, sallatallahu alaihim dhulla, Allah akan menghinakan kamu. Tapi saya nak poinnya pada perkataan aznabal baqar, hujung ekor tu. So kita tak tahu, mungkin kita boleh sebut bahagian yang tinggal daripada diri kita ni tulang punggung. Yang tu tak musnah. Tulang punggung kita ni tak musnah. Sebab itu Nabi kata, inna fil insan azman, izam, sesungguhnya pada tubuh manusia itu ada satu tulang, la ta'kuluhul ard, yang tidak akan dimakan oleh bumi. Yang lain semua hancur. Lepas itu tuan-tuan, kita jangan rasa besar, atau kita jangan megah, atau kita jangan sombong dengan penampilan diri kita, kecantikan badan kita. Kalau kita cantik, kita berasalah cantik kan. Cantik ni pun kita bukan boleh tentu. Ramai orang kata saya cantik kan. Saya pun tak tahu orang kata. Tuan-tuan pun mungkin kata. Sebab benda ni khilaf, satu benda yang tak boleh tentu cantik ni kan. Kalau saya, tentulah saya angkat diri saya kan. Siapa lagi nak angkat kalau kita tak angkat kan? Tapi benda yang paling susah ni angkat diri sendirilah. Betul tak? Kita pergi naik, kita payah kan. Kalau kita tak angkat, siapa nak angkat kan? Cantik ni macam orang tanya bini siapa cantik, kita mesti kata bini dah. Tapi saya macam inilah tuan-tuan, cantik ke, hebat ke, akhirnya semua itu akan menjadi makanan ulat pada hari kita mati. Sebab itu tak perlulah kita nak jadi susah hati, nak runsing kalau kita gemuk ke. Tak apalah nak buat macam mana, janji sihat kan? Gemuk, hitam, putih, kurus kan. Saya tanya orang Arab, mereka suka orang gemuk. Kita tak perlu jadi benda tu satu tekanan perasaan kan. Gemuk tanda sihat, makan sedap kan. Jadi orang yang cantik tak perlu sombong. Orang yang berasa cantik, pasal itu Quran dia kata wala tamshi fil ardi maraha, jangan kita berjalan. Kadang-kadang ada orang bila Allah bagi kelebihan sikit, dia rasalah, dia pandang orang lain lekeh, dia rasa besar. Quran kata jangan berjalan di atas muka bumi ini dengan perasaan besar, kerana akhirnya kesombongan itu akan tersungkur di atas muka bumi kan. So akhirnya kita habaq semua itu akan musnah. Yurakkabul khalq yaumal qiyamah, kemudian kata Nabi daripada tulang itulah yurakkab, disusun semula manusia. Dia start daripada tulang itu. Dan Al-Qurtubi letak satu bab yang kita baca malam ni, kejadian semula manusia. Qalu, sahabat tanya, ayyu azmin huwa, tulang yang mana satu? Tulang rusuk ke, tulang pinggul ke, tulang belakang ke? Nabi kata ajbun zanab, tulang ekor, tulang punggung, tulang hujung tu. Yang tu tak hancur. Daripada itulah
akan bangkit dan jadinya semula manusia. Okey tuan-tuan, tak perlu bincang panjang. Tulang yang mana satu kita beriman seperti mana Nabi sebut. Dan kita semua ni ada lebih kurang 360 jenis tulang ke ataupun 360 ruas, saya pun tak pasti ya. Tapi saya nak sebut satu ya. Setelah bab ini, tuan-tuan tengok dalam kitab itu apa yang Al-Qurtubi bawa. Dan kita nak sentuh malam ni 2 bab. Setelah Al-Imam Al-Qurtubi membicarakan tentang tulang yang manusia akan bangkit semula, yang akan dihidupkan semula, daripada tulang mana manusia itu akan tumbuh semula, Al-Qurtubi membicarakan tentang as-sur, sangkakala. Bab yang selepas itu Al-Imamul Qurtubi membawakan dalil-dalil perbahasan berkaitan dengan tiupan sangkakala. Apa mesej dia? Besar. Daripada tajuk tulang yang akan bangkit semula, daripada mana manusia itu akan dijadikan kembali, kepada bab tiupan sangkakala, Al-Imamul Qurtubi nak memberikan suatu mesej bahawa manusia ini tidaklah berakhir kehidupannya dengan kematian. Itulah makna kepada apa yang kita nak baca ni. Maksudnya orang-orang Islam, orang-orang yang beriman tidak menutup hidupnya dengan kematian. Kita akan bangkit semula. Ramai daripada kalangan kita yang telah mati, dan ramai daripada kalangan kita yang kehilangan ahli keluarga, kaum kerabat, sanak saudara. Kita tahu. Tetapi orang beriman, dia tidak takut kepada kematian. Yang dia bimbang bagaimana dia bersedia kehidupan setelah dibangkitkan. Mati ni benda yang kita tak boleh lari. Sebab itu ada riwayat Nabi sebut, orang yang cerdik itu lima ba'dal maut, orang yang bersiap untuk kehidupan setelah kematian. Kita orang beriman ni, kita tak fikir sangat soal mati ni. Pasal mati ni memang tak payah fikir pun, pasal dia akan mati. Tuan-tuan tak payah fikir macam mana aku nak mati, bila aku nak mati, tak payah. Dan Nabi pun tak suruh. Cuma Nabi suruh ingatkan bahawa kita akan mati. Cukup. Yang ditekankan oleh Nabi, yang diingatkan oleh Nabi, yang sepatutnya menjadi perhitungan kita adalah selepas mati tu. Bukan mati tu, selepas mati tu. Sebab berdasarkan apa yang disebut di dalam dalil-dalil yang kita akan lalu nanti, manusia itu akan bangkit kembali. Itu yang besar. Soal kematian ni memang tak elok. Tapi bila kita bangkit semula untuk kali yang kedua, ini yang kita nak bincangkan. Di dalam surah Qaf ayat 41, surah Qaf ayat 41,
Tuan-tuan boleh balik buka, boleh balik tengok. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dengarlah seruan daripada malaikat yang menyeru dari tempat yang dekat, iaitu pada hari manusia mendengar tempikan dengan sebenar-benarnya, yauma yasma'una as-sayhah bil haqq. Allah sebut dalam surah Qaf ayat 41. Dan pada hari itu mereka mendengar seruan, tempikan, jeritan daripada malaikat, daripada tempat yang dekat. Hari apa? Hari apa tuan-tuan? Zalika yaumal khuruj. Hari mereka akan keluar daripada kubur-kubur mereka. Hari ini yang kita takut. Quran sebut zalika yaumal khuruj. Hari di mana manusia itu akan bangkit, keluar daripada kubur tempat mereka dikebumikan. Bangkit Nabi mana ni? Al-Imam Al-Qurtubi bawa pula dalil-dalil bangkitnya bagaimana. Bagaimana Nabi sebut bangkitnya dalam keadaan berbogel, tidak berkhatan, tidak berkasut, ada yang berjalan, ada yang berkenderaan, dan ada juga yang pergi daripada kubur dengan berjalan di atas. Ada yang bangkit berjalan, ada yang bangkit naik kenderaan, ada yang bangkit daripada kubur berjalan menggunakan muka. Siapa dia? Dia bangkit daripada kubur, dia tak jalan guna kaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu akan berjalan diseret dengan wajah-wajah mereka. Sebab itu kita kena ambil masa tuan-tuan. Tadi saya tengok satu klip video satu ustaz terkenal. Bagus dia punya konten dia untuk kita semua. Kuliah agama ni, yang ceramah kita mari ni, kita nak dengar ilmu. Kita nak dengar ilmu. Dan tuan-tuan, bila mari duduk dalam majlis macam ni, hendaklah majlis itu menjadi majlis yang menyedarkan kita, majlis yang membuatkan kita semakin takut kepada Allah, majlis yang semakin menjadikan kita bersedia untuk mati, majlis yang menjadikan kita semakin dekat dengan sunnah, majlis yang menyentuh jiwa-jiwa kita, majlis yang menimbulkan rasa takut kepada Allah dan kiamat. Tapi kalau majlis yang kita mari itu menjadi hiburan, majlis maki orang, maka di mana lagi kita nak ambil ilmu ni? Tengok TV pun gelap, mari masjid pun gelap. Di mana lagi kita nak cari satu tempat untuk bagi kesedaran? Di luar pun kita bersembang, mari di masjid pun bersembang. Tak habis bersembang ni, benda tak habis. Orang kuliah pun bersembang. Dah sehari dah bersembang di luar tu. Pergi kerja bersembang, habis kerja bersembang, balik bersembang. Orang kuliah bersembang, sekali habis kuliah nak bersembang lagi. Sebelum tidur bersembang lagi dengan bini. Habis masa kita tuan-tuan. Tak ada satu ruang kita nak dengar
ayat-ayat Tuhan untuk sentuh hati kita. Maka sebab itu hadirin mukminin, kita kena bezakan majlis ilmu dengan majlis hiburan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, inna nahnu nuhyi wa numit wa ilainal masir. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali. Kemudian Allah cerita lagi, pada hari itu pada hari itu bumi terbelah, dan mereka keluar daripada bumi itu sira'a, dalam keadaan tergesa-gesa. Terbelah bumi, keluar. Jadi kita yang tak ada kubur macam mana? Ini sebutan umum lah. Yang tak ada kubur pun bangkit juga. Janganlah tuan-tuan rasa yang tak ada kubur tak keluar lah. Tak. Macam kita sebut azab kubur. Kalau orang mati tak berkubur, adakah dia tak ada azab? Selamatlah dia. Pasal apa? Sebab dia tak lalui azab kubur. Sebab apa? Dia tak ada kubur. Mati ni tak berkubur di perut buaya sekalipun, soal mungkar nakir tetap berlaku. So kita jangan bimbang, ini urusan Tuhan. Kemudian Allah kata apa? Mereka keluar daripada bumi yang terbelah itu dengan cepat. Demikian itu adalah pengumpulan dan perhimpunan yang mudah untuk kami. Allah kata untuk bangkitkan semula kamu dan kami kumpulkan pada suatu tempat mahsyar bukanlah urusan yang payah. Kita akan tengok nanti. Ketika itu orang-orang kafir apabila mendengar seruan ataupun panggilan malaikat tadi ni, mereka juga bangkit. Tapi mereka kata apa? Celakalah kami. Mereka mencela diri sendiri. Celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami daripada kubur? Mereka takut. Sebab itu di antara ungkapan orang-orang kafir dalam kubur apa? Jangan dibangkitkan kami. Sedangkan kita orang beriman, apabila dibangkitkan, ungkapan orang-orang yang beriman apabila mereka dibangkitkan dan dikeluarkan semula daripada kubur, kita akan berkata, inilah janji Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah kata-kata Nabi-Nya. Itu perbezaan ucapan kita dengan orang kafir. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut, kalau kita boleh tengok dalam surah Al-Anbiya ayat 104, Allah kata apa? Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina. Sebagaimana kami memulakan ciptaan yang pertama. Kita ni daripada ada ke tak ada? Daripada tak ada. Allah cipta ada. Kan kita tengok dalam Quran cerita daripada setitis air mani menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging, tulang, kan? Nutfatan, alaqatan, mudghatan, iwaman, lahman. Kan proses penciptaan manusia. Quran tanya, mana yang susah? Daripada tak ada, create, bagi ada ke, ataupun dah ada, nak bagi hidup balik? Mana yang payah? Saya bagi contoh macam ni ya. Kereta tu nak buat daripada tak ada,
Bagi ada, kilang yang boleh buat. Tapi kalau dah ada, nak repair, kata cerok orang boleh buat. So tak pelik. Sebab orang-orang kafir, dia soal tau, dia benda ni tak masuk akal. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Dan orang-orang kafir itu mereka menyangka bahawa tak mungkin, mustahil, tak boleh Allah nak berbangkitkan mereka. Tak mungkin. Sebab itu orang beriman, bila dia bercakap, dia fikir hari kemudian. Bila dia nak berjanji, dia fikir hari kemudian. Kalau kita fikir takat esok, takat lusa, banyak benda kita langgar. Ini antara benda yang Quran sebut. Kemudian Quran kata apa? Nu'iduh, kami akan ulang semula macam mana kami buat dia dulu. Daripada tak ada, kemudian dia ada, kemudian kami akan bangkitkan semula. Dalam ayat yang lain Allah kata apa? Dahulu dia datang daripada seorang diri, dia kembali kepada kami juga dalam keadaan bersendirian. Dulu masa tuan-tuan lahir ada bini tak? Bini duk tunggu tepi katil. Ada siapa? Kita lahir ke dunia ni bersendirian. Kita balik esok dalam kubur pun bersendirian. Sebab itu tuan-tuan, kita ingatkan diri kita. Tak perlulah kita bersabuk, kalut, sibuk, campur bab orang. Pasal kita tak akan ditanya tentang orang, tapi kita akan ditanya tentang diri kita. Ini nak pergi kuliah pun kuat dengan orang. Hang pi tak? Tak. Betul hang? Dah hang tak pi, aku pun tak pi. Esok bila dia mati, dia tak tanya kita, hang mati tak? Kita mari dalam keadaan bersendirian. Kita akan berdiri di hadapan Tuhan berseorangan. Kita akan jawab tentang diri kita saja. Kenapa perlu kita kait dan kita masuk dalam urusan orang? Kita nak mari mengaji, kita mainlah. Ada kita tanya kawan kita, "Ha, semayang subuh pergi tadi?" "Tak." "Aku tak maulah, dah tak semayang." Salah satu orang kita ni, dia tak ada berdikari, dia duk kira kuat dengan orang. Ini satu sikap yang tak bagus lah. Okey. So tuan-tuan, kita tengok sikit berkaitan dengan tiupan sangkakala. Kita masuk lagi, insya-Allah. Berapa kali ditiup? Berapa kali? Khilaf di kalangan para ulama. Tapi khilaf dah tak besar lah. Sebahagian boleh kata jumhur ulama menyatakan 2 kali. Berapa kali ditiup sangkakala? As-sur, trompet. Dalam hadis dia sebut tanduk. Dia macam tanduk lah. Macam tu lah. Tapi kita tak tahulah bentuk yang sebenar. Tetapi as-sur tu, ja'a a'rabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal Masur. Datang satu badui. Badui ni biasalah dia jenis tanya, bukan dia kira, dia tanya ikut dia. Ja'a a'rabi. Tapi bagus juga soalan dia ni pun manfaat dia untuk kita. Datanglah seorang Arab badui. Dia kurang macam orang asli kita lah kan, orang hulu. Dia kata, "Ya Rasulullah, Masur." Yang dikatakan as-sur tu yang kita terjemah sangkakala tu, apa dia? Dia kata, "Ma as-sur." Apa dia tu as-sur? Qal qarnun. Qarni. Qarnun. Apa makna qarnun? Tanduk. Sebab itu tuan-tuan dengar tak? Ada orang nama apa? Orang yang mempunyai 2 tanduk. Siapa dia? Zulqarnain. Dia ada 2 tanduk sungguh ke? Tak ah. Pasal apa dia disebut Zulqarnain? Zu, dia bukan Zul, Zu.
Zu tu yang memiliki. Bila kita baca iqra biwasal, kita baca sambung zul lah, macam Zul Fadli, Zul Hilmi, Zul Kifli, asalnya zu. Tapi bila baca sambung dengan alif lam tu dia jadilah zul. Orang kita bila dia nak buh nama, dia bukan tahu Arab ke Melayu, dia pakai tembok buh ya. Kan? Yang duk jadi role macam Syahrul, Khairul, dia bukan Syahrul, dia bukan Khairul, dia khair, syar campur alif lam. So kalau kawan tubuh nama Khairul saja, tak tahu khair campur alif lam, khair apa? Khair tu baik, alif lam tak tahu. Khairul Anwar, sebaik-baik cahaya. Baru dia kena kan. Syamsul tak ada makna. Syamsu al, baca Syamsul lah. Syamsul Anwar. Kan? Tak apalah orang Melayu pun nama jadi ikut Melayu lah kan. Okey, saya pun nama tak ada makna juga kan. Tak apalah. Janji tak ada makna lebih baik daripada ada makna tapi tak elok. Okey. Balik pada tajuk kita. So Zulqarnain, orang yang ada dua tanduk. Qarnun, Nabi kata qarnun yunfaqu fih. Nabi kata tanduk yang ditiup padanya. Dia macam tanduk lah kan, dulu-dulu yang Piramli punya tu kan, tanduk. Macam tu lah. Siapa yang tiup? Boleh dikatakan, Al-Qurtubi sebut benda yang sama, Ibn Kathir sebut yang benda yang sama. Boleh dikatakan sepakatlah Israfil. Israfil lah, nak malaikat Isra. Jangan duk tersilap pula. Cucu tanya, siapa tiup sangkakala tu? Israel. Kalau Israel tiup, tu tak ada lah, tu orang kahwin lain. Israel malaikat maut, Israfil. Dan disebut dalam hadis As-sur tu telah ada di mulut Israfil. Tu nak habaq kata dah ada tu. Duk ada dah di hujung mulut. Dan mata Israfil tepat melihat kepada Allah. Israfil tu dia punya sur tu duk ada di mulut, mata dia duk tengok ke Allah. Artinya apa? Dia duk tunggu arahan daripada Allah. Tiup. Yang kita duk rasa lambat, duk rasa lama, duk buat tak apa saja, duk relax. Quran kata innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Quran kata mereka melihatnya, mereka menyangkanya ba'id, lambat, lama lagi. Quran kata, Allah kata apa? Wa narahum qariba. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kami melihatnya dekat. So kita jangan rasa lama. Jangan rasa lama. Okey. Ni nak habis bulan 9, nak masuk bulan 10. Kan? Nampak? Okey. So yang dikatakan sebagai as-sur tu macam tanduk. Qarnun, macam tanduk, kan? Quran sebut lagi. Dalam surah An-Namlu, surah semut, An-Namlu ayat 87. Dan ingatlah pada hari ditiupnya sangkakala. Hari ditiup tu, masa tu dia jadi macam mana situasi dia? Fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Quran kata terkejut. Fafazi'a, terkejut. Al-faz'u. Pada hari itu tuan-tuan, dia cerita, Nabi cerita terkejut. Quran sebut apa? Dahsyat hari tu. Tapi masa sebelum tiup tu, keadaan macam mana? Orang tahu tak? Orang tak tahu. Dan pagi masa sebelum ditiup tu, hari nak tiup tu, orang duk buat apa? Tuan-tuan bisa dengar? Bagus tuan-tuan tak dengar kan? Kalau dah dengar, lah saya nak macam ceramah pula. Ni tahu dah. Bagus tuan-tuan tak tahu banyak, tak apa. Model saya pun banyak. Hari nak tiup, hari the day tu, hari kejadian tu, manusia duduk dia merkik lagi.
Merkik tahu merkik? Duk di pasar lagi. Duk buat apa? Duk tawar menawar lagi, duk menega macam biasa. Tu yang kata terkejut tu. Hari kejadian, hari wa yauma yunfakhu fis-sur, pada hari kami memerintahkan Israfil untuk tiup sangkakala. Hari tu manusia di pasar. Duk buat apa? Duk berjual beli, duk minta korang lagi, tawar menawar, tak ada rasa apa, tak ada tanda. Sebab itu bila ditiup, fafazi'a, manusia jadi terkejut, semua langgut dongok tengok ke langit. Tu hari kejadian tu. Azan tu Syed dah sambung. Lepas dah tiup tu, manusia dan tak beli. Pasal tadi duk tawar kan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita bagi laluan kepada azan. Bismillah. Ayat An-Namlu 87 ni menyebabkan sebahagian ulama berpecah kepada dua bahagian ataupun dua puak. Dia ada dua firqah ataupun dua mazhab. Ini saya sebut sebagai ilmu lah. Jumhur majoriti kata dua kali. Satu tiup yang pertama, tiupan menghancurkan
hancurkan alam ni. Maksudnya tiup yang pertama tu manusia terkejut, hancur dan mati. Dia sekali. Second kali yang kedua nak tiup tu, yang tu dia panggil tiupan al-ba'ts. Tiup kali kedua untuk apa? Tiup kali kedua untuk apa? Untuk bangkit semula. So berapa kali tiup? 2. Tetapi sebahagian ulama, kumpulan yang kedua, dia kata 3 kali tiup. Satu first tiup yang menyebabkan al-faz'u, kejutan. Ibn Kathir kata ketika mana terkejut itu, manusia sedang berurus niaga di pasar. Mereka sedang berjual beli dan meneruskan kehidupan seperti biasa. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Israfil, tiup, sehingga menjadi satu kejutan. Orang dongak ke langit. Dan tuan-tuan, ketika itulah yang kita baca dalam Quran, yang menyusu akan buat apa? Akan tahu anak dia lari. Tuan-tuan biasa tengok tsunami. Ataupun tuan-tuan bisa tengok apa, gempa bumi ke apa ke. Tengok, cari video tsunami atau gempa bumi. Tsunami lah nampak real sikit. Macam mana orang duk mandi. Ada satu filem dia buat berdasarkan kisah benar di Thailand. Masa tu dia buat penggambaran video filem tu di Thailand. Orang duk mandi kolam. Mana di hotel tu kan duk mandi kolam. Hotel tu tepi laut duk mandi kolam. Tiba-tiba tengah duk mandi tu, mari ombak secara tinggi, mengejut. Apa yang orang buat? Lari bertempiaran, tak dan tengok anak. Lepas itu Quran kata yang sedang menyusu, campak, tahu. Tuan-tuan, kata para ahli tafsir, ini satu gambaran yang sangat menggerunkan, kerana tak mungkin dan tak ada sebab dan tak ada benda yang boleh memisahkan antara ibu dengan anak ketika menyusu, melainkan benda yang sangat mengejutkan. Tuan-tuan boleh imagine tak? Satu mak tengah duk susu, duk tak duk dia pergi lempak. Yang merian tak masuk bab lah. Yang gila merian tu jangan duk cerita. Dia kata ada jiran saya tahu anak merian, itu adalah 1-2, itu gila, tak boleh baca, tak masuk buku. Ni kita normal, duk menyusu dia tahu. Tak mungkin tuan-tuan. Satu ibu ni dia sanggup mati untuk anak dia, tapi dia terkejut. Bukan setakat itu, Quran sebut apa lagi selain daripada yang menyusu, yang mengandung, gugur, terkejut. Dan Quran sebut, tuan-tuan, Quran sebut cepatnya dia berlaku tu, kalau kita boleh tengok dalam surah Yasin ayat 50. Tuan-tuan baca tak ayat ni? Surah Yasin ayat 50. Pasal tu orang yang baca Yasin ni, yang duk baca Yasin ni, kita semua yang baca Yasin ni, kalau faham makna baik habis belaka. Dalam cerita Yasin ni banyak cerita kiamat. Fala yastati'una tawsiyatan. Ini duk baca Yasin. Orang kita baca Yasin ni, saya sebut sikit lah, dia baca kat orang mati. Sebenarnya baca Yasin ni untuk orang hidup. Orang tanya baca Yasin, pertama saya nak sebut, baca Yasin memang ada hadis untuk orang yang nak mati. Tak apalah hadis tu dhaif, tapi kalau orang tanya pandangan saya kata dia nak baca okey. Apa kelebihan baca Yasin dekat orang nak mati? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, baca Yasin dekat orang nak mati, al-maut
Okey. Nabi kata talqin kepada orang yang dah mati ke orang nak mati? Kawan tu dah mati, tuan-tuan pun kata la ilah. Tinggal dia tak bangkit Tadi tak kalut nak ajak, aku dah mati, sabar pula. Kita ajak dekat orang nak baca Yasin ni, boleh tuan-tuan kalau dekat nak mati. Untuk apa? Memudahkan roh dia keluar. Pasal itu saya kalau orang baca Yasin tepi orang nazak, perbuatan itu diterima kerana ada sandaran, dan mudah-mudahan keberkatan Quran tu memudahkan roh dia keluar. Okey, not a big deal lah, bukan benda besar lah baca Yasin tepi orang nazak ni. Tapi dalam Yasin, dalam surah Yasin, tuan-tuan bisa jumpa ada ayat ni. Yasin kata, dalam Yasin tu, dalam Yasin, liyundhira man kana. Bisa jumpa tak? Kau tak baca Yasin? Kami tak baca Yasin, kami Kahfi. Betul lah, Kahfi. Dalam Yasin dia kata liyundhira man kana hayyan. Sesungguhnya liyundhira man kana, di Quran keseluruhannya ini untuk memberikan peringatan kepada siapa? Hayyan, orang yang hidup. Tak apalah, baca Yasin. Dalam Yasin dia kata apa? Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim. Ketika berlakunya tempikan as-sur tu, manusia tak sempat nak pesan apa pun. Tu dia punya kelang kabut, huru hara. Pasal itu dia sebut hari huru hara. Tak dan la yastati'un, tak dan nak tausiah, tak dan nak pesan. Ni kita kalau kalut apa kan, tak dan nak habaq macam tu lah. Kita kalut nak terbang nak tinggal, habaq tadi suruh tutup, tak dan kalut. Dahsyatnya hari itu tak dan. Bukan setakat itu, yang duduk di pasar tadi ni dan tak balik. Wala ila ahlihim yarji'un. Quran kata tak dan nak balik, hancur mati habis. Tu dia punya dahsyat. Kata Nabi, orang yang the first man yang dengar tiupan itu, satu orang laki-laki duduk tengah padang pasir, duduk korek ayak nak bagi makan dekat unta. Dialah orang pertama dengar. Tak dan nak minum, mati. Kita mau kalau kalut apa, sak dan aku nak jerit ayak, sak nak jerit ayak, nak teguk ayak sekali, teguk pun tak dan, mati. Tu dia punya terkejut. Lepas tu tiupan yang kedua. Berapa lama antara jarak tiupan pertama dengan tiupan kedua? Mula dia tiup tu, mati habis, cerah habis semua, mati. Lepas tu dia nak tiup pula yang dia panggil sebagai apa? Al-Ba's, tiupan untuk bangkit semula ni. Dan Nabi kata, siapakah yang pertama bangkit? Yang dengar mati tadi ni, satu orang pemuda di tengah padang pasir. Dia duk korek lubang nak buat tempat nak bagi unta dia minum. Dia dengar dia tak ada nak minum, mati. Yang dengar tiupan kedua yang bangkit, nombor satu yang bangkit semula, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi kata apa? Kalau tuan-tuan boleh tengok, yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, Nabi kata, inni awwalu man yarfa' ra'sah ba'da an-nafkhah al-akhirah. Akulah orang pertama yang akan mendongak kepala ke langit setelah tiupan yang terakhir. Maksudnya Nabi yang akan bangkit dulu, the first manusia yang bangkit dulu, Nabi. Lepas tu diikuti oleh kita semua lah. Boleh? Berapa lama period time antara gap antara tiupan pertama dengan tiupan kedua? Disebut di dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Berapa lama tuan-tuan? Bisa dengar tak? Tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua. Arba'un, 40 apa? Mari kita tengok. Ma bainan nafkhatain arba'un. Di antara dua tiupan itu, tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua, dalil ni pun kuat menunjukkan dua kali ya tiup.
2 kali tiup. Qal, Abu Hurairah kata Nabi sebut di antara tiupan yang pertama an-nafkh, dengan tiupan yang kedua kata nafqatain, 2, 40. 40 yauman, 40 apa Abu Hurairah? 40 hari. Yauman, abait. Dia tak mau jawab, aku tak mau jawab. 40 syahran, kalau bukan 40 hari, 40 bulan. Abait, aku tak mau jawab. 40 sanah, 40 tahun. Abaitu, aku tak mau jawab. Thumma yunzilullah minas sama' ma. Abu Hurairah bila ditanya 40 apa, dia tak jawab. Kemungkinan dia tak pasti. Amanah. Kok kita tentang orang tanya, hang ni apa cerita tak habis? 40 apa? 40 hari. Oh, ini sahabat ni, dia tak tahu. Masa tu kadang-kadang sahabat dia tak jelas, dia riwayat dua-dua. Contoh macam hadis kan, bila Nabi, satu orang badui tanya Nabi, lepas tu Nabi kata aflaha au sadaq, aflaha au apa, dakhala al-jannah in sadaq. Dia berjaya kalau dia betul, atau dia masuk syurga. Dua-dua depa sebut pasal depa tak pasti. Sahabat kalau tak pasti depa sebut dua-dua. Nak abang kata depa tak sure, amanah. Kalau depa tak tahu, depa tak jawab. 40 apa? Mungkin dia tak pasti, atau mungkin Nabi tak sebut, dia tak cerita. Oh, dia murung pun kan, siapa nak tahu? Tu sahabat. Kita kalau cerita 40 apa? 40 hari. Ini orang kata biar tak reti tapi confident. Okey? Tak tahu. Kemudian Abu Hurairah kata apa? Nabi sebut yunzilullahu minas sama' ma. Allah turunkan air hujan daripada langit. Fayanbutun kama yanbutul baql, laisa minal insan illa syai' illa yabla. Ini yang kita kata tadi ni. Allah Ta'ala turunkan hujan, kemudian kena tulang punggung tu, maka tumbuhlah balik manusia ni seperti apa? Kama yanbutu nabts, tumbuh seperti mana tumbuhnya al-baqlu, bakal, sayur. Alah, kita bubuh apa dia ni, benih kan. Dulu kita sekolah, benda apa yang paling cepat? Tuan nak tanam apa? Jagung lah. Bukan jagung, toge. Jagung pula, toge kan. Eksperimen toge, macam tu lah. Kita bubuh toge, buah ayak, dia tumbuh very fast. Dia kan. Tuan-tuan cuba tengok Discovery Channel. Dia tengok apa? Dia tengok Discovery Channel. Orang putih pergi ambil daripada first day tu, kemudian dia tumbuh. Dia naik pucuk, naik apa semua tu. Nabi sebut macam itulah kembang mekar tumbuh balik manusia. Jadi balik. Nak lari pergi mana? Nak sembunyi lubang mana? Nampak? Kan? Okey. Kemudian tuan-tuan, penutup kepada kuliah kita malam ni, kita tengok sikit, dah kita bangkit tu, dah jadi balik seperti asal kan. Muka-muka kita semua macam kita mai tu. Macam mana kita punya penampilan? Daripada Aisyah dalam hadis Bukhari Muslim, muttafaq alaih, Nabi kata yuhsyarun an-nas hufatan uratan ghurla. Kita bangkit, turun hujan, kita tumbuh, jadi balik. Macam mana asal ya? Tuan-tuan keluar daripada perut mak pakai baju lah. Dia berkata dikangak, pergi tengok, awak kawan tu anak kaki ayam, tapi orang memang kaki ayam lah, tak pakai kasut. Kita duk ingat kok kaki ayam semua kan, pelik. Mungkin mak dia orang kahwin ayam ke apa kan. Tak tahu. Tapi kita telanjang bogel. Macam mana kita keluar daripada perut mak kita dalam keadaan berbogel, macam itulah kita bangkit semula. Kita mari seorang, mari berbogel. Itulah keadaan kita, tuan-tuan.
Hari yang tak ada mak ayah, hari tak ada kawan, hari tak ada geng, hari tak ada kumpulan. Hari itu kan Nabi kata bukan sahaja mereka itu tidak berkasut, urah, telanjang, bogeh, ghurla, dan masih berkulu. Ini tak berkhatan. Macam kita lahir. Sebab itu semua yang lahir tidak berkhatan. Ar-rijal wan nisa jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Adakah lelaki dan manusia lawan duk tengok ya Rasulullah? Semua bangkit, semua bogeh, laki bogeh, perempuan bogeh. Dan orang pertama yang akan dipakaikan baju, Nabi SAW kata Nabi Allah Ibrahim AS. Dan kita pun akan ada juga pakaian-pakaian kita, tapi di padang mahsyar lah kan. Okey, adakah lelaki dan wanita saling yang zuru ba'duhum ila ba'd, duk lawan tengok hang aku? Nabi kata al-amru ashad an yuhimmahum dhalik. Nabi kata Aisyah, hari kita bangkit itu manusia sudah tidak tengok dan tidak peduli lagi orang lain. Tu dahsyat dari itu. Nabi kata al-amru ashad. Tuan-tuan boleh imagine hari kita tak tengok orang. Law ni bukan kata telanjang, tak telanjang pun kita kalau duk tengok. Macam kita duduk dalam masjid, satu lewat masbuk masuk, semua pakat tengok dia. Kan telanjang pun pakai baju pun kalut mata. Tapi hari ni orang tak tengok. Kerana apa? Ayyuhimmahum zak. Kerana masing-masing duk fikir apa yang akan berlaku pada diri masing-masing. Kan? Kemudian tuan-tuan, manusia akan dibangkitkan yang pertama tadi kita sebut yang pakai baju Nabi Allah Ibrahim. Ada riwayat yang kata kita akan dibangkitkan dengan pakaian yang kita pakai masa mati. Ada riwayat. Maksudnya kita akan bangkit dengan pakaian yang kita mati. Berdasarkan riwayat, dafana umma Mu'az. Sahabat kata kami mengebumikan, mengkafankan mak Mu'az bin Jabal. Kemudian Mu'az mengarahkan kami untuk mengambil kain kafan yang baru. Kerana apa? Mu'az bin Jabal ni sahabat. Dia kata apa? Dia kata ahsinu akfana mautakum. Perelokkanlah kain kafan sesiapa yang mati di kalangan kamu, kerana mereka akan bangkit dengan pakaian itu. Demikian juga ada riwayat daripada sahabat lain seperti Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika mana menjelang kematian dia, Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat besar Nabi, beliau meminta diambilkan pakaian baru lalu dipakai. Kata Abu Sa'id, aku mendengar Nabi SAW bersabda, mayat akan dibangkitkan menggunakan pakaian yang dipakai ketika mati. Tapi jangan duk pakai baju batik pula, baju Melayu pula. Kan? Ada riwayat sahabat, asar, perkataan sahabat. Kan? Kita akan bangkit. Tapi asalnya kita akan dalam keadaan telanjang. Telanjang. Okey. Kemudian saya nak sebut lagi, last, tentang kita bangkit dalam keadaan berjalan kaki, ada yang berkenderaan, yang paling dahsyat 3. Jalan kaki, naik kenderaan. Ni nak pergi mana ni? Orang utara kata yung. Kita nak heret ramai-ramai pergi padang mahsyar. Nak bertemu dengan Allah, yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Pada hari manusia bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Yang paling kita minta berlindung dan kita takut, minta Allah selamatkan kita, kata Nabi, wa tujarruna ala wujuhikum, dan ada yang diseret di atas wajah-wajah mereka. Hadis Tirmizi. Dalam riwayat yang lain daripada Anas bin Malik, Nabi kata yuhsyarul kafir ala wajhi, akan diheret orang kafir itu dengan muka di bawah, kaki di atas. Sahabat tanya, bolehkah nak berjalan dengan muka di bawah, kaki di atas? Sahabat tanya Nabi, bolehkah nak berjalan muka dengan muka? Nabi kata, macam mana Tuhan buat boleh berjalan dengan kaki, Tuhan tu juga boleh buat berjalan dengan muka. Diseret dengan muka.
itu belum berdiri di hadapan Tuhan. Demikianlah tuan-tuan, sedikit petikan daripada kitab At-Tadhkirah, memberikan ingatan dan peringatan kepada kita tentang hari kita akan dibangkitkan semula, dan dunia bukanlah penamat. Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita akan bangkit semula. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.